Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra dan Auda bertemu kita lagi dalam rancangan Wira. Pastinya Auda, dalam setiap episod Wira, setiap minggu kami berkongsi sukan-sukan di negara Brunei Darussalam dan cerita-cerita atlet yang pernah mewakili negara dalam kejohanan baik dalam maupun di luar negara. Dan minggu ini Auda, kita akan berkongsi dan mengetahui lebih lanjut tentang sukan hoki di negara kita. Asal-usul permainan hoki bermula pada abad pertengahan di England, Scotland, Perancis dan Belanda. Pada mulanya, permainan ini dimainkan di padang rumput atau padang rumput tiruan serta permukaan papan dalaman. Tetapi sekarang, permainan hoki menggunakan artificial turf. Setiap pasukan bermain dengan 11 pemain, termasuk penjaga gawang. Pemain menggunakan kayu hoki yang terbuat dari kayu, serat karbon, serat kaca atau gabungan serat karbon. Asal-usul permainan hoki bermula pada abad pertengahan di England, Scotland, Perancis dan Belanda. Pada mulanya, permainan ini dimainkan di padang rumput atau padang rumput tiruan serta permukaan papan sejak beliau berumur 13 tahun. Pelibatan beliau bermula melalui skim hoki Brunei Darussalam. Beliau mula menceburkan diri di atas dorongan orang tua beliau yang juga sama-sama pemain hoki negara. Mulanya saya bermain hoki, minatnya dari SEA Games sebagai ball boy. Dari sana melihat pemain-pemain yang bermain, so cuba mengikutilah skim setiap hari Jumaat lah. And then sebata ikut skim terpilih oleh coach Perandai sama coach Jayatan untuk mengikuti skim junior untuk mewakili negara. So pada tahun 2004 kami pergi ke Ipoh mengikuti second side. Alhamdulillah kami mendapati peringkat emas dan mendapatkan pemain terbaik. Sukan SEA yang diadakan di negara Brunei Darussalam pada tahun 1999 adalah titik mulanya Haji Andi Ahmad mengenal sedikit tentang sukan hoki, yang mana pada ketika itu beliau diarahkan oleh bapanya untuk menjadi pengutip bola semasa perlawanan hoki. Pelibatan Haji Andi Ahmad dalam skim hoki negara telah memberikan beliau peluang untuk mengetahui lebih dalam tentang permainan hoki dan mempelajari teknik-teknik untuk menjadi pemain hoki yang terbaik. Mula-mula waktu SEA Games, dia saya suruh menjadi pengutip bola, ball picker untuk Jadi akhirnya setelah saya sejak SEA Games, waktu itu kami ada di Padang ramai-ramai dengan coach Berandai lah, dan juga coach dari Malaysia iaitu Yayatan. Sambil kami bercerita, dengan sendirinya Haji Andi Ahmad waktu itu mengambil stake, lalu dipukul-pukulnya pula, dan kemudian diperhatikan oleh Yayatan, itu jurulatih daripada Malaysia, mengatakan, terus memanggil dia, "Oi, sini, datang kemari. Saya mau tengok sana. Macam mana kau cara main?" Bila dilihatnya cara untuk mengambat, bola, lalu diajarkannya. Kemudian dia pun berminat untuk menyuruh Haji Ahmad ini diambil sebagai tim daripada JBS supaya Berandai jangan lupa mengambil dia. Kata dia, ini anak ini boleh diketengahkan dalam permainan hoki. Dorongan serta sokongan keluarga amat penting dan memainkan peranan utama dalam diri Haji Andi Ahmad. Beliau mendapat sokongan padu daripada ibu bapa dan juga isteri beliau sendiri. Sokongan daripada keluarga Auda amat penting dalam mencetuskan lagi inspirasi dan semangat bagi beliau untuk beraksi lebih baik dalam setiap kejohanan. Since Anang dari kenal sudah Anang main hoki, dan Anang yang pernah bercerita dia punya minat itu dari muda, darinya kanak-kanak yang main hoki. So I try to understand lah, dan itu you punya minat, so Indah pernah di Kongkong macam Indah bagi sokongan lah juga. So kalau you punya masa tu bagiku itu terpulang arahnya lah. Kalau you perlu masa untuk training, ada tournament, dan I don't mind ya patang-patang balik kerja tu terus ke Padang untuk main hoki. Usaha yang gigih dalam menjalani latihan adalah tangga dalam mencapai dan menuju kejayaan. Pada tahun 2004 Auda, Haji Andi Ahmad telah dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam kejohanan Asian Cup yang berlangsung di Ipoh, Perak, Malaysia. Kita sememangnya berbangga dalam pencapaian yang diraih oleh Haji Andi Ahmad
dan sememangnya pencapaian tersebut juga mengharumkan nama negara dalam sukan hoki. Latihan yang dibuat bersungguh-sungguh dengan rakan sepasukannya menjadi kenangan yang terindah buat Haji Andi. Demi mewakili negara, walau apa jua latihan yang diberikan oleh jurulatih, mereka dengan tabah dan semangat tetap menghabiskan sesi latihan. Nilai kerjasama sepasukan dapat dilihat di sini demi mencapai impian yang sama. Bersama-sama merasa susah dan bersama juga mereka mencapai kejayaan. Kenangan yang tidak dapat dilupakan adalah semasa training lah bersama rakan-rakan. Susah payah kami berjuang siang dan malam untuk mewakili negara. Seperti kami ikuti perlawanan di Singapura, World League, Arafura Game, ada juga di KL, Azlan Shah Cup dan yang lain-lain lah. Yang banyak kan perlawanan di negara sendirilah dan Borneo macam seperti Borneo Game, Borneo Cup. Alhamdulillah sebatah kami bermain sama-sama, alhamdulillah kami ada kejayaan lah kami memperolehi. Komitmen dalam keluarga, kerjaya dan sukan haruslah seimbang. Untuk berjaya dalam hidup, kita juga harus bijak dalam membahagikan masa. Begitulah apa yang dihadapi Haji Andi Ahmad sekarang. Walaupun masa yang agak terhad untuk menjalani latihan, beliau membahagikan masa dengan teratur demi untuk menunaikan tanggungjawabnya terhadap keluarga, kerjaya dan negara. Masa ni sudah bekerja, ada sikitlah ketat untuk training pasal membagi pasal kerja di Seria. So habis kerja petang kalau nengalih pergi training lah hoki sama rakan-rakan. Lepas satu malam bertah sama keluarga. So macam rutin lah, kecuali weekend ada masa untuk training lah sama untuk negara. Setiap kejohanan yang disertai oleh Haji Andi Ahmad turut memberi kesan kepada permainan Haji Andi sendiri. Setiap perlawanan mengajar beliau untuk bermain dengan lebih matang dan bijak, sekaligus banyak menimbul pengalaman baru dan pengetahuan dalam sukan ini. Haji Andi juga banyak meraih pingat emas dalam kejohanan yang dianjurkan di dalam negara seperti Pesta Sukan Kebangsaan PSK, Pesta Sukan Remaja dan Six Aside. Manakala kejohanan luar negara juga turut banyak disertai seperti Arafura Game dan Azlan Shah Cup. Cukup banyak kejayaan yang dicapai oleh Haji Andi sepanjang menjadi pemain kebangsaan hoki negara. Namun, di sebalik kejayaan tersebut ada banyak cabaran-cabaran yang perlu dilalui. Antaranya adalah cabaran dalam pembahagian masa kerana Haji Andi perlu membahagikan masa antara keluarga, kerjaya dan latihan. Selain daripada itu juga, cabaran utama bagi Haji Andi adalah cabaran tahap stamina dan tahap kecergasan. Cabaran masa ni bagi saya sudah bekerja sama berkeluarga, satu masalah untuk membahagikan sama ada membuat kegiatan mana satu yang dulu. So masa ni habis kerja biasanya pergi hoki, bersukan, latihan, malam bersama keluarga. So ada take and give lah. Sama segi permainan, saya punya cabaran untuk mendapatkan first 11 sangat bagi saya satu priority lah. Pasal segi fitness, stamina, everything lah. Kalau dah sampai level stamina, mungkin di bench lah. So itulah part of my cabaran. Kepada remaja di luar, sekiranya mau mewakili negara, tampil tunjukkan yang kamu ada berbakat untuk mewakili negara. Sudah kamu dewasa, insyaAllah macam kamu lihat diri kamu tu pernah mewakili negara, macam satu kebanggaan lah. Bukannya semestinya kamu gagal sekali, kamu akan sentiasa gagal. Cuba berusaha, insyaAllah cita-cita kamu akan tercapai, insyaAllah.
Kepada remaja yang di luar yang mau mencuba main hoki, bolehlah datang ke stadium hoki setiap hari Jumaat lah. Under skim remaja dialu-alukan kepada remaja-remaja yang student lah untuk menjadi pelapis negara. Saya selalu bersemangat kepada anak saya supaya dia benar-benar berlatih walaupun dalam keadaan dia kurang sihat, kadang-kadang itu kecederaan biasalah kalau bermain hoki. Jadi kita saja ikut saja berlatih, tapi jangan terlampau serius benar berlatih itu supaya kaki yang sakit itu tidak terlampau, nanti akan menjadi lebih stroke daripada sakit yang asal. Jadi dia pun mengikuti nasihat tersebut karena dia daripada membantah. Masalah Pak, kalau berdasarnya hoki begini, saya pun pemain hoki juga, istri saya pun pemain hoki juga. Cuma selepas beberapa tahun ini, dalam 3 tahun lebih saya tidak turutan dalam bidang hoki. Jadi itulah saya sering dan istri saya menasihati ke dia supaya terus maju dalam bidang hoki. Setelah itu kalau dia ada bermain, kalau ada kesempatan kami mesti melihat dia, memberi kesokongan. Okey, harapan saya untuk suami saya tu selagi masih berupaya, selagi masih minat, he can go on sampai bila-bila pun asalkan kesihatannya. Yang penting bersukan ini pun untuk kesihatannya juga dan untuk menjaga family. So basically it's a balance lah. Kalaupun ia pun time-nya tu ia paksa sukan juga, paksa juga kerja and then less time with family, which is I don't think it affects negatively lah. It's still positive because at the end of the day yang penting my husband tahu yang ia punya tanggungjawab lah terhadap ia punya isteri, ia punya keluarga. So kalau punya mau masih bersukan, saya masih menyokong. Harapan saya untuk sukan hoki mudahan ada more exposure di luar negeri supaya kami dapat sukat-sukat lah kami punya level, kemampuan kami lah. Sama saya mudahan lah hoki ni semakin berkembang. Biasanya orang cakap hoki ni macam berhijab, tapi bananya dia berhijab banalnya lah. Tapi hopefully remaja akan mencubalah bermain hoki supaya memajukan untuk negara. Auda, gagal sekali bukanlah gagal selama-lamanya. Apa yang penting, kita haruslah terus bersemangat dan tidak mudah putus asa dalam mencapai apa yang kita inginkan. Satu kata-kata semangat dari Haji Andi yang amat bermakna dalam mencapai cita-cita. Sukan berikutnya Auda, sukan dart. Dart adalah salah satu permainan sukan yang paling popular di dunia serta sejenis permainan yang telah wujud sejak lama dahulu. Ia merupakan permainan yang popular yang mengutarakan percantuman bakat, skill dan nasib. Dart berasal dari Longbow, England. Setup papan dart ini agak mudah, tetapi peraturannya agak ketat supaya keselarasan boleh dibuat dengan lebih terperinci. Muhammad Hairul Azman bin Haji Bujang berumur 38 tahun merupakan pemain dart amatur Brunei sejak tahun 2004. Nama saya Muhammad Hairul Azman bin Haji Bujang. Saya seorang pemain dart amatur negara Brunei Darussalam. Aku bermula mencuburi bidang ini adalah dari tempat kerja saya sendiri, di mana saya ditetapkan sebagai pekerja shift. Jadi waktu lapang itu saya dengan tempat kerja saya, waktu rehat itu kami ada membaling-baling lah. Lagipun orang ada selalu mengadakan turnamen dalam jabatan setahun sekali. Jadi di sanalah kami buat latihan sama-sama. Dari sana dari Jabatan Elektrik juga ada menganjurkan satu turnamen untuk jabatan-jabatan elektrik di luar daerah sama dalam daerah. Jadi di sanalah bermulanya turnamen yang pertama saya lalui, pertandingan dart, dan kami berjaya. Dan di sanalah bermulanya sampai masuk ke klub yang dipimpin oleh Pengiran Muhammad, klub KBT. Dan di sanalah bermulanya bidang ini menajami lagi, menghalusi. Ada yang mengajar macam fizikal, mental,
Dan dari sanalah juga banyak belajar melalui dari dia. Dan sampai sekarang ini alhamdulillah masih lagi di bawah naungan Pengenalan Muhammad, dan banyak juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan di luar negeri, dan mengikuti juga di bawah Persatuan dan Agama Brunei Darussalam bagi mewakili negara untuk bermain di luar negara. Mungkin sukan dart ini tidak begitu banyak sambutan daripada belia-belia kita. Tapi negara kita tetap dapat menghasilkan keputusan yang cukup baik dalam kejohanan-kejohanan yang dianjurkan di dalam dan luar negara. Awang Hairul sendiri tidak menyangka pada mulanya hanya bermain dart secara suka-suka. Tetapi bakat yang ada pada diri beliau telah membawa beliau bermain di kejohanan antarabangsa. Antara lainnya adalah saya juga pernah mengikuti satu rombongan persatuan dan kebangsaan yang mana penghantaran ke Hong Kong selama 10 hari, dan di sana banyak memberi cabaran. Salah satunya adalah cuaca yang sangat sejuk, kalau tidak silap 7 derajat Celcius. Tapi alhamdulillah kami mencapai ke semifinal dan ditewaskan oleh tim dari Australia, dan kami hanya mendapat medal saja lah di Asia Pacific Hong Kong. Tidak berputus asa adalah tunggak utama kejayaan Awang Hairul. Meskipun sudah berkali-kali gagal dalam kejohanan di luar negara, tetapi semangat serta kegigihan dan azam yang kuat, akhirnya mereka berjaya membuat keputusan yang sangat baik. Auda, bak kata pepatah Melayu, usaha adalah tangga kejayaan. Kejayaan hanya akan dapat dicapai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Dalam konteks dan cerita Awang Hairul, kejayaan yang dicapai bukan saja atas usaha beliau sendiri, tapi juga atas sokongan dan dorongan keluarga yang sentiasa memberikan sokongan untuk Awang Hairul melakukan yang terbaik. Dorongan sepenuhnya adalah daripada keluarga sebenarnya, istri saya serta anak-anak saya, dan kami juga mengikuti perkembangan dart ini tahun demi tahun. Dan kami anak beranak juga pernah organize juga dart tournament di rumah ini. Alhamdulillah sambutannya menggalakkan juga. Pengorbanan adalah merupakan satu yang amat penting untuk mencapai apa yang kita impikan. Dalam sukan contohnya ada pengorbanan masa amat diperlukan, di mana atlet perlu membahagikan masa dan mengorbankan masa mereka bersama keluarga, kerjaya dan juga latihan. Dalam kisah Awang Hairul, pengorbanan masa diperlukan antara masa dengan keluarga dan juga masa untuk kerjaya. Dan memang berat untuk Awang Hairul memenangkan Awang Hairul sendiri kerja secara bergilir. Namun, kerjaya tetap menjadi kepentingan yang paling utama untuk Awang Hairul. Selalunya, kalau waktu kerja, habis kerja baru dong berlatih. Tapi ada juga masa kalau time off, okay, family time. Ini ada berlatih apa. Okay, bagi saya, beliau memang yang aktif main dart. Kalau yang akan berlawan tu memang fokus berlatih. Setiap hari ada. Dan macam, let's say lah kan berlawan luar negeri. Dalam seminggu tu sibuk tu ada friendly match apa sama kawan. Macam itulah. Sama rajin main perlawanan dalam negeri lah. So far, tidak ada menghalang. Salah dia minat dari awal sudah kan, hobi minatnya. So, saya sokonglah. Kadang-kadang kalau dapat, kalau ada perlawanan dalam negeri itu, kalau dia sibuk kan, waktu bukan sekolah, waktu sekolah kan, ikutlah tu undangan ni. Kalau luar negeri, time cuti, ikut. Kalau time bukan cuti, tidak dapatlah. Walau apapun halangan, Awang Hairul tetap mengambil masa untuk bersama keluarga. Meluangkan masa bersama keluarga juga memainkan peranan yang penting untuk merehatkan minda dan melepaskan tension dalam perlawanan serta kerja. Yang lebih seronok adalah isteri serta anak Awang Hairul juga turut bermain dart bersama beliau, walaupun hanya untuk suka-suka. Cabaran dalam sukan dart ini adalah banyak. Bagi saya sendiri,
kita harus mempersiapkan diri, mau dari segi fizikal ataupun mental. Karena sukan ini memerlukan fokus serta semangat yang kental dan memastikan setiap balingan hendaklah dilontar tanpa mensia-siakan. Kesehatan juga haruslah dijaga, terutama sekali rehat yang secukupnya sebelum bertanding pada besok hari. Auda, untuk berjaya dalam satu permainan itu, kita perlulah mengetahui dan mengenal serta memahami cara permainannya dan mengetahui strategi-strategi dan juga tips-tips untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Pengalaman juga merupakan satu yang amat berguna untuk melangkah lebih jauh. Dan apabila mengikuti kejohanan dalam dan luar negara menjadi satu pengalaman yang mengajar kita untuk bermain dengan lebih matang. Okey, harapan saya semoga beliau menjadi lebih lagi macam international dart player, macam pergi jauh ke London, wakil Brunei, dan kalau dapat membuka kafe, dart cafe sambil-sambil main dart, ada makan minum juga, macam itulah. Harapan saya agar sukan dart ini akan terus berkembang serta banyak lagi pelapis-pelapis seperti belia-belia yang di luar sana yang ikut serta perlawanan mau di dalam ataupun luar negara, dan juga sokongan serta dorongan daripada Persatuan Negara kita, iaitu Persatuan Dart Negara Brunei Darussalam, akan memberi banyak lagi cabang-cabang seperti anjuran tournament yang menggalakkan lagi di negara ini. Ya Auda, jika Auda mempunyai bakat dan minat untuk bermain dart, tampillah ke hadapan dan tunjukkan kebolehan Auda. Siapa tahu Auda boleh menjadi pelapis kepada pemain kebangsaan kita. Yang penting, dalam diri Auda perlu ada usaha, disiplin dan semangat untuk terus kekal maju dan berjaya. Sampai di sini saja untuk kali ini. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.